wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah summa alhamdulillah. Kembali kita pada hari ini dalam menyambung perbahasan penceritaan yang terbaik dalam Al-Quran, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan alhamdulillah pada tengah hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-63. Ya, setelah kita berhenti pada ayat yang sebelumnya. Baik. Kisah ini telah pun sampai ke bahagian pertengahan cerita, ataupun dalam term penceritaan ini dipanggil sebagai climax kepada kisah ini daripada kronologi yang telah kita bawa, yang telah kita perbahaskan dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah, Al-Quran merupakan satu kitab mukjizat yang merupakan kalamullah. Kitab rahsia di sebalik rahsia di sebalik rahsia. Di sebalik yang terungkap dan terjawab, masih punya 1001 rahsia-rahsia Allah yang masih Allah sembunyikan di dalam Al-Quran ini. Dan alhamdulillah, kita berusaha dengan sebaik mungkin dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membukakan kebenaran demi kebenaran, petunjuk demi petunjuk daripada kerja kita ataupun pilihan yang kita telah pilih, iaitu untuk kita mentadabbur kitabullah ataupun Al-Quran yang telah pun diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Baik. Allah berbicara dalam ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Baik. Ketika mana adik-beradik Yusuf pulang kepada bapa mereka, yakni Yaqub. Ini kepulangan mereka dari Mesir setelah mereka berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam keadaan mereka tidak mengenali itulah Yusuf adik mereka. Yusuf telah memberi mereka barang-barangan keperluan kehidupan kerana waktu ini adalah waktu kemarau, ya. Tanaman-tanaman tidak tumbuh, ya, barang-barang makanan tidak mencukupi, melainkan Mesir yang mempunyai stok makanan yang banyak kerana mereka telah menimbun ataupun menimbal stok itu semasa 7 tahun sebelum kedatangan 7 tahun kemarau. Baik. Bila mana mereka pulang kepada ayah mereka, mereka menyampaikan pesan Yusuf kepada ayahnya, iaitu ya abana, wahai ayah kami, kita ini akan dihalang ataupun akan disekat daripada mendapatkan makanan, ya, akan mendapatkan tukaran untuk mendapatkan keperluan asas makanan. Sekiranya, ya, kami tidak datang membawa adik kami iaitu Bunyamin seperti mana yang diminta oleh menteri yang memberi kami bekalan makanan di Mesir. Mereka tak tahulah itu Yusuf. Jadi Yusuf tidak bagi satu bekalan yang terus mencukupi untuk hari-hari berikutnya ataupun tahun-tahun berikutnya. Tetapi Yusuf memberikan sekadarnya agar mereka kembali semula untuk mendapatkan bekalan makanan dengan membawa adik mereka iaitu Bunyamin. Maka dengan demikian, adik-beradik Yusuf ini pun terpaksa menyampaikan perkara ini kepada ayah mereka demi untuk meneruskan kelangsungan mereka mendapatkan bahan makanan. Fa'arsil ma'ana akhana. Maka utuskan bersama kami saudara kami iaitu Bunyamin ataupun Bunyamin. Naktal wa inna lahu lana lahafizun. So kalau kami bawa nanti, kami telah memenuhi kehendak menteri di Mesir ini dan kami akan dapat bekalan yang secukupnya. Dan kami janji kami akan memeliharanya dengan baik. Baik.
Kata Yaqub alaihi salam, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Yusuf mengulang. Ia menyatakan, Yaqub berkata, adakah aku boleh merasa aman, ya, bila mana kamu pergi bawa adik kamu Bunyamin ini, seperti mana aku telah mempercayai kamu ke atas Yusuf dahulu. Jadi Nabi Yaqub ni ulang balik apa yang disebut oleh, apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya kepada Yusuf. Jadi diulang balik, boleh ke aku nak percaya kepada kamu nak bawa Bunyamin pergi ni, sedangkan dulu kamu pernah berjanji untuk memelihara Yusuf, tetapi kamu melakukan sebaliknya. Fallahu khairun hafidha, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan penjaga. Certain keadaan, ya, hadirin mati Allah sekalian, kita hanya boleh berusaha semampu mungkin sahaja. Hakikatnya yang terbaik datang daripada Allah Azza wa Jalla, ya. Penyakit ke dan sebagainya, kita boleh berusaha berubat, mencari rawatan, makan ubat. Hakikatnya setiap sesuatu tetap di tangan Allah Azza wa Jalla, kan? Itulah. Ambil vaksin pun mati, tak ambil vaksin pun mati juga. Jadi kes-kes kematian kalau kita tengok, kita boleh berusaha dengan keyakinan masing-masing. Yakin dengan vaksin, berusaha dengan vaksin. Ya, tak yakin dengan vaksin, berusaha dengan benda lain. Macam-macam lah, kita ni ada macam-macam type. Ya, ada orang yakin dengan certain ubat, makanlah ubat dengan dos yang ditetapkan. Jangan overdose, ubat apa pun makan overdose memang out lah, kan? Jadi berusahalah setakat mana ya apa yang kita yakini daripada apa yang telah Allah sediakan. Tetapi hakikat pengaturannya ataupun apa yang diputuskan oleh Allah, itulah yang terbaik buat setiap individu itu. Begitu. Baik. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dah Allah itu Maha Penyayang di antara yang Maha Menyayangi. Baik. Ada kerja yang hebat yang Nabi Yusuf buat. Falamma fatahu mata'ahum, ketika mana adik-beradik Yusuf ini membuka barang-barang makanan mereka itu yang telah dibungkus, dibawa pulang, wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, ternyata barang-barang yang mereka serahkan kepada kerajaan Mesir untuk ditukarkan dengan makanan itu diletakkan kembali seperti mana yang telah kita baca sebelum ini. Mereka tak tahu, tetapi bila mereka balik, mereka tengok barang-barang itu diletakkan kembali dalam bekas-bekas makanan mereka. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Ini menambahkan keyakinan mereka terhadap apa yang dikatakan oleh menteri di Mesir itu, iaitu Yusuf yang mereka tidak kenali. Jadi mereka yakinlah orang ini memang orang yang baik. Kalau tidak, takkanlah mereka tidak ambil pun tukaran-tukaran yang kita tukar untuk mendapatkan makanan. Jadi janganlah khawatir, mereka pesan kepada Nabi Yaqub alaihi salam untuk kami datang kembali, kami pergi semula ke Mesir mendapatkan makanan dengan membawa adik kami seperti yang diminta oleh menteri di Mesir tersebut. Wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dalika kailu yasir. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Yaqub berlembut hatinya. Yaqub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu, iaitu tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh di atas nama Allah Azza wa Jalla. Berjanji atas nama Allah. Ya, apa janji kita atas nama Allah? Insya-Allah. Itulah. Apa makna in? Sekiranya. Sya'a, dikehendaki Allah. Itulah janji kita. Kita ni Muslim ni, kita tidak ada janji yang lebih baik, ya, daripada yang demikian itu. Tetapi jangan guna insya-Allah. Jangan gunakan insya-Allah untuk memungkiri janji. Itu masalah. Insya-Allah ni hanya ucapan yang mengikuti, ya. Once kita berjanji sesuatu, maka tanggungjawab seorang Muslim adalah untuk memenuhi janji. Itulah tanggungjawab seorang Muslim. Adapun perkataan insya-Allah yang digunakan seseorang itu, ya, maka itu hanyalah penguat sahaja.
Jika kita tidak mampu untuk memenuhi jemputan seseorang, maka janganlah kita membalas kepadanya seakan kita mampu. Kita punya insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Insya-Allah dia tu 3 kali ulang insya-Allah. Round first. Round kedua tu ulang lagi 3 kali. Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Tapi dalam hatinya memang dia tak mau pi. Ataupun memang dia tidak boleh untuk penuhi, maka berterus teranglah. Berterus teranglah lebih baik. Begitu. Okey? Baik, jangan gunakan kita ucap insya-Allah bukan makna kita janji. Tak, ucapan insya-Allah adalah ucapan yang mengikuti sebuah janji yang kita ambil. Baik. Kecuali jika kamu dikepung oleh musuh, ya. Baik, bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Okey. Bawa balik Bunyamin dengan selamat, kecuali jika kamu dikepung musuh, kecuali dah ada apa-apa berlaku dalam perjalanan, ya. Falamma atauhu mawtiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yaqub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Ini dalam bab janji, ya, bukan sumpah. Sumpah ni jangan kita faham, saya sumpah saya pergi bawa dia selamat, saya balik, itu salah. Ini masyarakat kita. Duk main sumpah-sumpah dak. Okey. Kalau dulu-dulu mungkin ada orang ajar anak-anak bersumpah apa semua. Sekarang ni tak adalah, kita tak didik begitu. Sumpah tak buat, jangan. Jangan sesekali ajar, ya, anak-anak, tapi sini anak besar belaka dah dalam ni, ya tak? Tapi pesanlah kat siapa-siapa kalau kita dengar, jangan ajar anak-anak sumpah. Sumpah tak buat, jangan. Okey. Itu bukan cara kita seorang Muslim. Cara kita seorang Muslim, kita hanya bersumpah pada tempat yang official, tempat-tempat yang rasmi untuk kita bersumpah. Sebagai contoh, sekarang ni negara kita tak ada Perdana Menteri. Jadi manalah tahu yang di Pertuan Agong berkenan kat saya. Jadi dia pun hantar surat dekat rumah saya, dia minta pergi menghadap. Dia kata tak ada calon lain dah kat Malaysia ni. Tuan seorang lah saya lihat yang layak. Jadi saya pun pergi. Saya pun angkat sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Contoh. Boleh. Itu tempat yang official. Yang mana suatu tempat yang telah pun ditetapkan keperluannya ada sumpah. Contohnya seperti mana? Di mahkamah. Di mahkamah. Apabila hakim meminta kita bersumpah, kamu diminta bersumpah untuk bercakap benar. Tak boleh tuan hakim minta maaf. Dia kata, saya baru attend kuliah online tafsir minggu lepas, ustaz kata tak baik main sumpah-sumpah. Itu tak boleh. Itu tempat yang diwajibkan untuk bersumpah atas arahan hakim. Begitu juga apabila berlakunya satu pertuduhan. Dalam Islam, Nabi SAW telah memberikan satu kaedah. Apabila seseorang melakukan tuduhan ke atas seseorang, maka dia perlu untuk mendatangkan bukti. Orang yang melakukan tuduhan, dia perlu mendatangkan bukti. Baik. Jadi bila dia berjaya untuk mendatangkan bukti yang konkret, yang kukuh, maka pertuduhan boleh diteruskan. Okey. Pertuduhan boleh diteruskan. Maksudnya apa? Boleh diteruskan perbicaraan. Okey. Sebagai contoh, ada seorang pelajar membuat satu tuduhan kepada seorang gurunya, ya, menyatakan bahawa gurunya itu melakukan lawak yang berunsur jenayah, rogol dan lucak sebagai contoh. Contoh saja ni. Bawalah kes ni. Jadi kes ni, pertuduhan ini perlu disiasat sebelum perbicaraan dimulakan. Maka berlakulah siasatan awal kepada pertuduhan ini. Jadi siasatan awal ni akan menentukan sama ada pertuduhan ini mempunyai satu bukti yang kukuh yang menyebabkan pertuduhan ini boleh diteruskan perbicaraannya, ataupun dia dikira sebagai istilah term kita hari ni apa? Saya pun lupa dia ada term dia dalam siapa lawyer kat sini. Dia ada term dia yang mana kes tu tak boleh diteruskan. Maksudnya apa sal kes tak boleh diteruskan? Tak ada tindakan. Sebab bukti tidak cukup kuat. Ini kita kena faham. Okey. Baik. Jadi kalau bukti kuat, barulah perbicaraan diteruskan. Ini macam mana nak teruskan perbicaraan, bukti pun tak kukuh. Baik. Sekiranya orang yang menuduh gagal membawa bukti yang kemas. Okey, prima facie. Okey. Sekiranya orang yang menuduh gagal membawa satu bukti yang kemas,
bukti diragui oleh pihak mahkamah, yang menyatakan ada unsur jenayah dan lucah hanya 2 orang sahaja contoh. 38 orang pelajar lain kata tak ada. Jadi macam mana nak bawa pertuduhan ni? Terlalu longgar. Maka pihak mahkamah membuat keputusan bahawa pertuduhan tidak boleh diteruskan. Jadi dalam Islam, kalau pertuduhan tidak boleh diteruskan, apa jadi yang tertuduh? Dalam Islam, Nabi telah menetapkan yang tertuduh perlu bersumpah membebaskan dirinya. Ini kaedah. Okey? Ini kaedah. Siapa yang tak jelas boleh tanya. Okey. Siapa tak jelas boleh tanya untuk mendapatkan penjelasan. Ini satu kaedah besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Sambung. Jadi itu ada beza lah, saya bawa tajuk ni tadi pada soal sumpahan. Okey, pada soal masalah sumpahan. Yang mana dalam kita berjanji sesuatu, seorang Muslim tidak harus bersumpah dengan janjinya. Hanya perlu untuk mengikat janjinya dengan nama Allah Azza wa Jalla dengan kalimah insya-Allah. Baik. Sambung. Apa yang berlaku? Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Yaqub berpesan kepada anak-anaknya supaya janganlah kamu masuk daripada pintu yang sama. Janganlah kamu masuk ke Mesir melalui satu jalan sahaja. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tetapi kamu ni ramai, kamu masuklah daripada tempat yang berbeza-beza. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Okey. Susah juga nak kata. Sebenarnya ahli tafsir sendiri pun tak dapat menjelaskan dengan begitu tepat apakah di sebalik arahan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Kenapa Nabi Yaqub kata jangan masuk ikut satu jalan ke Mesir, masuk ikut jalan yang pelbagai. Jadi tak ada siapa yang dapat menjelaskan apakah hikmah sebenarnya. Satu pendapat menyatakan bahawa Nabi Yaqub ingin mengurangkan risiko ketika mana mereka membawa adik mereka itu. Risiko ditangkap lanun padang pasir ke, penjenayah ke, perompak ke dan sebagainya lah. Sebab itulah masuklah kamu daripada jalan yang berbeza-beza. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Tapi akhirnya Nabi Allah Yaqub alaihi salam menyerahkan urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalimah tawakkaltu, iaitu aku bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Cuma hadirin mati Allah sekalian, banyaklah sebenarnya perkara-perkara yang kita kata boleh disimpulkan. Ada yang menyatakan, ada pendapat yang menyatakan bahawa adik-beradik Yusuf ni, mereka ni kacak-kacak, smart-smart. Ni satu pendapat memang didukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nabi Yaqub khawatir mereka ini akan terkena penyakit ain. Apa maksudnya? Terkena buatan daripada pandangan orang. Okey. Sebab orang ni, seseorang kalau dipuji tanpa diikat kepada Allah Azza wa Jalla, pujian itu akan membinasakan orang tersebut. Itu mungkin saya pernah syarah dalam tafsir kita sebelum ini, iaitu tentang penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang datang akibat daripada frekuensi pandangan seseorang kepada seseorang. Pelik sikit dah bunyi dia, tapi itulah, itu berlakulah. Baik. Ada kisah dengan hanya pandangan, sana pandangan ni, mata ni, kalau dia ada unsur sihir, dia boleh jatuhkan orang daripada kuda. Pernah dengar cerita ni? Tak pernah dengar? Pernah berlaku. Okey. Satu orang ni dia pandang satu orang dengan pandangan ain, mata. Kemudian orang tu jatuh kuda. Jatuh, jatuh. Saya nak cerita pada kita macam ni lah. Puan-puan percaya tak? Orang pergi berubat, muntah, keluar jarum. Siapa percaya?
Komen. Siapa percaya? Siapa percaya, siapa tak percaya? Saya nak tengok kan survey. Sakit mengadu, kena buatan dia kata kena santau apa semua. Lepas tu dia pergi berubat. Tepuk, baca ayat Quran, muntah jarum. Keluar daripada muntah dia, contoh. Ya. Tuan Jun, ada komen? Selalu dengar je Ustaz, tapi tak pernah lah nampak dengan mata sendiri kan. Ya. Selalu dengar daripada orang-orang bercerita je lah. Tapi saya pun tak tahu nak kata betul ke tak betul ke, sebab saya tak tahu. Siapa komen ni? Tak pernah tengok so tak percaya. Macam tak percaya sebab tak pernah tengok depan mata. Okey. Penyakit ain percaya. Okey. Tak, benda ni boleh berlaku. Benda ni boleh berlaku. Dan ada pun sebenarnya, memang secara realitinya, ya, ianya boleh berlaku. Dan kalau tanya kepada saya pernah lihat perkara ini berlaku di depan mata saya sendiri. Okey. Persoalan orang yang mengubat itu macam mana? Sama ada dia mengubat dengan cara yang dibenarkan syarak atau tidak, itu bukan perbincangan kita pada hari ini. Tapi saya nak tanya, macam mana jarum tu boleh masuk dalam badan kawan tu? Itu soalan dia. Okey, itu soalan. Macam mana boleh masuk? Dia masuk macam mana? Baik. Inilah yang orang panggil sebagai sihir. Okey, sebagai sihir. Sihir ni banyak jenis. Demikian yang Nabi SAW dianiaya oleh perempuan Yahudi di zaman baginda. Satu pendapat kata dia menyihir Nabi dengan simpulan rambut Nabi yang disimpul pada satu lidi, ya, macam lidi sate tu. Dia simpul rambut Nabi di situ, kemudian dihembus dengan hembusan bacaan mentera dia. Okey. Kemudian apa rasa? Nabi kena sihir. Sihir datang lagi pada mana? Dia adalah perkara yang common dalam alam jin. Perkara yang common dalam alam jin. Baik. Jin dia mampu memindahkan satu benda kepada satu tempat yang lain, satu benda dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam keadaan yang kita tak sama. Macam kita nak bawa satu barang, kita kena bawa barang tu pergi ke satu tempat. Tapi di alam jin dia tak perlu. Jin dia tak perlu benda tu. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, dan itulah yang digunakan oleh ahlu syirik. Bomoh-bomoh yang mana mereka ini mengenakan orang lain dengan perantaraan jin. So benda tu boleh berlaku. Okey, demikian juga ain, mata. Ya, bagaimana pandangan mata boleh menyihir seseorang dengan hanya pandangan mata? Okey, pandangan ni dia ada frekuensi dia. Beratlah kalau saya nak ulas secara tetapi dia ada kaitan juga unsur dengan alam, dengan jin. Maksudnya berlakunya pemujaan dan sebagainya, ya, sehingga boleh menyebabkan seseorang itu sakit, ya. Bahkan maknanya ada orang yang bila mana dia terkena dengan perbuatan itu, dia sampai sakit. Dan begitu juga sihir-sihir yang mana ianya pernah Nabi SAW sendiri pernah terkena sihir tersebut, ya. Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi SAW ada unta yang mati kerana terkena ain, terkena penyakit ain ini ataupun sihir ain ini. Okey, baik. Sebab itu ada doa yang Nabi SAW anjurkan ketika mana dapat bayi yang baru. Antara doa tersebut kandungannya adalah untuk dilindungi daripada penyakit ain. Sebab itulah saya selalu pesan supaya kalau dapat anak baru apa semua, janganlah masuk habis semua WhatsApp group, semua dia bawa masuk. Anak saya muka budak lagi. Muka baby baru lahir 1 hari 2 hari, masuk Facebook, masuk Instagram, masuk semua benda. No, ini satu perbuatan yang tak baik sebenarnya, tak bagus. Takut budak ini akan terkena penyakit ain. Itulah. Apa tanda suatu budak ni kena penyakit ain? Banyak menangis. Sudah pula. Ya, Ustaz ni pandai ya.
Ya, itu salah satunya. Orang dulu bila bersalin, ramai orang datang rumah ziarah kan, tengok budak ni, alah comelnya, duk puji, tengok comel, satu pun tak ucap subhanallah, masya Allah. Terkenalah penyakit ain budak ini, ain pandangan, pujian tanpa diikat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak menangis tak berhenti-berhenti. Jumpa orang kampung demikian, Tok Bomo kata, letaklah benang hitam, benang apa, dah jadi syirik pula. Begitulah. Alhamdulillah lah, kita faham benda-benda ni. Dan ini antara pesanan Nabi Allah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya. Okey, baik. Sambung. Walamma dakhalu ala Yusuf. Mereka pun akhirnya dalam perjalanan kedua mereka sampailah ke tempat Yusuf, sampai ke Mesir. Awa ilaihi akhah. Yusuf terus melihat Bunyamin, membawa Bunyamin ke tempatnya, ni ke bilik pertemuannya itu, ya. Dan Yusuf berkata kepadanya, ya, qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Nabi Yusuf menyatakan, apa kata Nabi Allah Yusuf? Ya, sesungguhnya aku adalah saudaramu, fala tabta'is bima kanu ya'malun. Janganlah kamu berasa putus asa atau berduka cita dengan apa yang adik-beradik kita lain telah buat kepada aku. Ini kata Nabi Allah Yusuf kepada Bunyamin. Baik. Dan Yusuf pasti tidak mahu lagi berpisah dengan adiknya. Maka Yusuf AS mengadakan satu helah lagi. Falamma jahazahum bijahazihim. Ketika mana mereka sedang menyiapkan makanan untuk diberikan kepada adik-beradik Yusuf. Ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Mereka telah memasukkan bekas minuman, suatu bekas minuman raja lah yang penting di bumi Mesir itu, ke dalam bekas makanan yang dibawa oleh Bunyamin ataupun milik Bunyamin. Thumma azzana muazzinun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Kemudian dalam keadaan yang demikian, keluarlah satu announcement di negara Mesir yang mana, ya, bekas minuman raja ini telah pun dicuri, telah hilang. Maka yang menjadi sasaran pada masa itu sudah pastilah foreigner yang masuk ke negara Mesir untuk mendapatkan makanan. Okey. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun, ya. Baik. Mereka kemudian berkatalah seseorang yang menyeru, wahai kafilah, maksudnya rombongan, ya, mereka seru kepada adik-beradik Yusuf tadi, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Terus melakukan, sebenarnya ini dah merupakan satu plan oleh Yusuf. Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru itu, ya, barang apakah yang hilang daripada kamu? Mereka pun tak act lah, ini negara orang ni, cuma mereka tanya dengan baik. Kamu tuduh kami duk curi ni, apa benda yang hilang ni sebenarnya? Qalu nafqidu sawa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Penyeru itu berkata, kami kehilangan bekas minuman raja, ya, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan beroleh bahan makanan seberat sebeban unta dan aku akan memberi jaminan kepadanya. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, tahu dah kan bekas tu kan? Bekas tu memang arahan Yusuf untuk dimasukkan ke dalam bekas makanan ataupun tempat membawa makanan yang dibawa oleh Bunyamin tadi, milik Bunyamin lah. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui yang kami datang ke sini bukanlah bertujuan untuk melakukan kerosakan dan kami bukan daripada kalangan orang-orang yang mencuri. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Dan mereka membalas, tetapi apa balasannya jika kamu betul-betul pendusta? Ya. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Balasannya
siapa yang dapati mencuri, maksudnya bekas raja itu didapati ada pada dia, maka orang itulah yang akan menjadi balasannya. Orang itu sendiri yang akan menanggung pembalasan tersebut. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang zalim. Baik. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Maka setiap bekas daripada makanan adik-beradik Yusuf ini disemak, dicek. Ada tak bekas makanan raja ni? Dan mereka terlebih dahulu semak bekas-bekas yang lain sebelum bekas raja itu. Sebelum bekas Bunyamin. Summa stakhrajaha min wi'a'i akhi. Dan akhirnya bekas minuman raja itu dikeluarkan daripada wi'a, daripada bekas makanan, karung lah kita katakan, pakai karung at that time, bekas makanan Bunyamin. Kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah helah yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salam. Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Demikianlah kami atur untuknya Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah mengkendakinya. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami mengangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami tinggikan darajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Baik. Perempuan sekalian, boleh faham ke cerita ni setakat ni? Ceritanya begini, ceritanya Yusuf ni tak mahulah berpisah dengan Bunyamin. Dia sayang adik dia, dah lama berpisah. Jadi macam mana nak buat Bunyamin boleh duduk di Mesir? Maka dia buatlah helah ini. Dia simpan, dia arahkan orang untuk meletakkan bekas minuman raja itu dalam bekas makanan Bunyamin. Maka Bunyamin tertangkap atas tuduhan mencuri. Begitu. Jadi selain semua dibebaskan pulang, Bunyamin tak boleh pulang. Apa jadi kepada adik-beradik Yusuf? Adik-beradik Yusuf datang ke Mesir bawa Bunyamin. Mereka tak ada niat apa-apa ke atas Bunyamin. Mereka hanya datang dengan niat nak mendapatkan makanan, dan mereka bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka bawa balik Bunyamin selamat kepada ayah mereka Yaqub. Tetapi perempuan sekalian, hadirin mati Allah sekalian, kita kena ingat sunnatullah dalam kehidupan kita ni. Okey. Satu benda yang pernah kita buat, kezaliman yang pernah kita buat, perkara yang sama akan memerangkap diri kita kembali pada akhirnya. Dulu adik-beradik Yusuf ni keluar bawa Yusuf dengan helah. Sekarang dia keluar bawa adik Yusuf tanpa helah, tetapi mereka perlu bertanggungjawab pula atas kehilangan tersebut. Demikian. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata, sekiranya dia ni, yakni Bunyamin ini mencuri, sesungguhnya abang dia dulu pun pernah mencuri sebelum daripada ni. Nampak sangat perempuan sekalian, mereka ni dendam kesumat betul-betul dekat Yusuf ni. Bagi mereka Yusuf tak ada, dah lama dah cerita ni. Yusuf ni dah tak tahu cerita dah sebenarnya hakikatnya di sisi adik-beradik Yusuf ni. Cukup-cukuplah ceritanya tu. Sepatutnya. Bagi mereka Yusuf dah tak ada. Dah hilang dah. Tak ada dah cerita Yusuf. Tapi bila Bunyamin katakan mencuri, bukan nak backup ke adik sendiri. Dia orang boleh kata lagi bahawa kalau dia mencuri, dulu abang dia Yusuf pun memang kaki curi. Dia ungkit balik. Begitu. Hadirin mati Allah sekalian, betul ke Yusuf ni pernah mencuri? Betul lah, sebab Quran cerita. Baik. Apa ceritanya? Ceritanya Yusuf dulu, dia ada saudara dia yang terpengaruh dan mengamalkan ajaran sembahan berhala. Okey. Dalam saudara-saudara, kerabat-kerabat Yusuf lah. Satu hari bila Yusuf pergi ke rumah dia, okey, Yusuf ambil berhala tersebut, curi. Sebab dia tak mau saudara dia tu, tak kira lah pak saudara ke siapa ke, sepupu dia ke,
menyembah berhala. Jadi dia curi benda tu. Okey. Baik. Itu yang pernah dilakukan oleh Yusuf alaihi salam. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Nabi Yusuf tetap merahsiakan siapakah dirinya. Ya, qala antum syarrum makana. Bahkan Nabi Allah menyebutkan kamu ini semua ya adalah orang yang menduduki tempat yang buruk, yakni pada sifat-sifat kamu. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Maha mengerti apa yang kamu jelaskan itu. Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Ada soalan setakat ni? Dia ada satu riwayat, Yusuf di masa lahir, dia dijaga oleh ibu saudaranya. Ibu saudara ni maksudnya adik-beradik kepada mak Yusuf. Ya. Jadi dengan demikian dia menjadi anak kepada mak saudara dia, ya. Dan memang mak saudara dia ni sayang benarlah dekat Yusuf ni. Dan setelah Yusuf ni meningkat besar, ya, dalam usia beberapa tahun, Yaqub ni dia rindulah ke anak dia, kan, anak sendiri kan, macam tu. Jadi macam mana pun anak sendiri. Kemudian dia datang jumpa adik ipar dia, Yaqub, bagi tahu, dia kata wahai adikku, dia kata bagi baliklah Yusuf ni kat aku, gitulah, lebih kurang, ya. Dia kata demi Allah aku tak boleh dah nak berpisah dengan dia sekarang ni, gitulah, ya. Dia pun jawab, demi Allah aku tidak akan membiarkannya untukmu. Dia kata mana boleh, dulu kecil-kecil bagi aku jagalah, ni dah naik besar dia, dah nak masuk sekolah darjah 1 ni nak ambil pula, kan. Dia kata biarlah dia beberapa lama di rumah aku ni, supaya aku dapat melihatnya, ya. Aku rasa tenang dan terhibur dengan keberadaan dia. Atas ucapan yang semakna dengan itulah lebih kuranglah, kata pengarang. Jadi setelah Yaqub keluar dari rumahnya, jadi ibu saudaranya pergi menuju ke tempat sabuk, dia panggil sabuk Ishak, dan diikatnya kepada Yusuf di balik pakaiannya. Sabuk ni tali pinggang. Ya. Baik. Jadi ibu saudara Yusuf ni pergi menuju ke tempat tali pinggang Ishak dan diikatnya kepada Yusuf di balik pakaiannya. Kemudian dia berkata, aku kehilangan tali pinggang Ishak. Ishak ni siapa dengan Yusuf? Betul lah. Bapa saudara. Bapa saudara. Yaqub cucu kepada Ibrahim, anak kepada Ishak, kan? Anak kepada Ishak. Ya, betul. Okey. Jadi dia kata aku kehilangan tali pinggang Ishak. Ya. Kemudian dia berkata aku kehilangan tali pinggang Ishak, carilah siapa yang mengambilnya dan siapa yang membawanya. Dia memohon dan berkata kepada segenap seluruh keluarga dia kata carilah. Mereka pun menemukannya pada Yusuf. Maka ibu saudaranya berkata, demi Allah Yusuf menjadi milikku yang dapat aku perlakukan sebagaimana keinginanku. Kemudian Yaqub mendatanginya dan ibu saudaranya menceritakan peristiwa yang terjadi itu. Yaqub berkata, tak apalah, nak buat macam mana, dia kata, anak aku dah buat salah, pergi curi satu tali pinggang tok dia, jadi dia kata kamu berhaklah ke atasnya. Yaqub kata kepada orang yang menjaga Yusuf tadi, kalau ia melakukannya maka dia adalah milikmu, aku tak boleh nak buat apa-apa dah. Maka ibu saudaranya pun menahan Yusuf di rumahnya dan Yaqub tidak dapat memintanya kembali sampailah orang yang menjaga Yusuf itu meninggal. Demikian. Itu satu riwayat lah, ya, satu riwayat. Baik. Ada riwayat lain yang saya ceritakan tadi, iaitu berkaitan dengan Yusuf pernah mencuri berhala, begitu. Tapi kena anaya je lah Yusuf ni masa kecil. Kena buat telaga, kena tuduh curi, macam-macam. Okey. Begitulah Allah memperjalankan seseorang. Sampailah Allah
meletakkan seseorang itu di tempat yang terbaik. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Jadi adik-beradik Yusuf pun tak boleh nak buat apa dah kantoi dah ni. Dah tertangkap Bunyamin mencuri, dia kata wahai Al-Aziz, dia kata wahai pembesar, ginilah, Bunyamin ni ataupun kami semua ni, kami ada seorang ayah yang dah tua. Ya. Dia ni tak boleh kehilangan Bunyamin ni, anak kesayangan dia. Gantilah, dia kata. Boleh tak ganti? Ganti ambil salah seorang daripada kami, ya, ambil salah seorang daripada kami ni, ganti letak dekat tempat Bunyamin. Jadi dia minta macam tu. Okey. Ambillah, tukarlah salah seorang daripada kami. Janji kami nak bawa balik Bunyamin ni selamat kepada ayah kami, Nabi Yaqub. Inna naraka minal muhsinin. Kami rasa yakin kamu dapat melaksanakan kerja ini, kamu dapat memenuhi permintaan kami ini. Mereka kata, okey. Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladalimun. Ia berkata, aku berlindung kepada Allah, ya. Aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan hartanya padanya. Ya, ini orang yang kami temukan, orang yang kami dapati salah. Aku tak boleh nak pergi tahan orang lain, tangkap orang lain, melainkan aku hanya boleh untuk menahan orang yang didapati bersalah. Ya, baik. Jika kami berbuat demikian, kami benar-benar orang yang zalim, kata Yusuf alaihi salam. Macam mana kami nak pergi tahan orang lain yang tidak bersalah? Begitu, ya. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Maka tatkala adik-beradik Yusuf berputus asa dah nak pujuk Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding. Najiyya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah. Macam mana ni? Ya, kita dah berjanji dengan ayah kita ni, kita dah ikat janji kepada Allah. Ya. Wa min qabl, dari sebelum ni, ma farrattum fi Yusuf. Kita dulu dah anaknya Yusuf. Ya. Kita dulu dah janji dengan ayah kita nak jaga Yusuf, kita dah buat anaknya. Lah ni kita ambil janji sekali lagi, takkan kita jadi benda yang sama. Sedangkan kali ini mereka tak berniat pun. Ya. Falan abrahal arda hatta ya'zanani abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Baik. Jadi salah seorang daripada mereka berkata, sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkanku kembali untuk kembali. Ayahku mengizinkan aku kembali. Allah memberi keputusan terhadapku dan Allah adalah sebaik-baik hakim yang ada. Baik. Jadi salah seorang daripada adik-beradik Yusuf, dalam satu tafsir dikatakan yang paling tua telah pun menetapkan begini. Aku telah mengambil satu keputusan, selagi perkara ini tak selesai atau kita tak dapat bawa balik Bunyamin jumpa ayah kita, aku tak akan meninggalkan bumi Mesir ini. Ini salah satu keputusan yang diambil oleh salah seorang daripada adik-beradik Yusuf alaihi salam. Dia kata, irji'u ila abikum. Pulanglah kamu semua kepada bapa-bapa kamu, bapa kita. Faqulu ya abana, maka katakanlah wahai ayah kami, inna banaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna. Kamu katalah terus terang kepada ayah kita, jangan tipu-tipu dah. Cakaplah kepada dia, sesungguhnya anakmu Bunyamin telah pun mencuri dan kami tidak menyaksikan ke atasnya kecuali apa yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami tidak dapat memelihara perkara-perkara yang kami tidak dapat lihat. Maksudnya mereka nak berterus terang sajalah dengan Yaqub apa yang berlaku kepada Bunyamin. Ya. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Baik. Dan tanyalah
kepada penduduk negeri yang berada di situ iaitu Mesir dan kafilah yang datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Makanya bagi satu penyaksian, bagi satu keyakinan, ayah boleh tanyalah kepada siapa-siapa di negeri Mesir itu ataupun orang-orang yang datang rombongan bersama kami mendapatkan makanan, apa yang terjadi kepada Bunyamin di negeri Mesir. Maksudnya benda ni memang terbukalah. Benda ni bukanlah benda yang hampir keseluruhan daripada orang-orang yang menjadi satu benda yang havoc yang besar di bumi Mesir pada ketika itu. Baik. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Yaqub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku, fasabrun jamil. Diulang balik apa yang pernah Nabi Yaqub sebut ketika peristiwa Yusuf dahulu. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Doa Nabi Allah Yusuf alaihi salam, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya, yakni anak-anakku, kembali kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya ia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Dan Yaqub pun berpaling daripada anak-anaknya lalu berkata, betapa duka citanya aku terhadap Yusuf. Maksudnya barulah Nabi Yaqub ini mengeluarkan apa, perempuan sekalian, menzahirkan rasanya. For the first time dia cakap, alangkah duka citanya aku terhadap apa yang telah kamu buat ke atas Yusuf, kata Yaqub. Sehingga mataku, apa jadi matanya? Sehingga kedua mataku menjadi putih kerana kesedihan. Ada menyatakan buta matanya kerana banyak menangis. Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya, iaitu rasa marahnya, tindakan marahnya terhadap anak-anak. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, anak-anak Yaqub ni balas balik kepada ayahnya, sentiasa engkau mengingati Yusuf sehingga engkau menghidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Memang dendam betul. Sampai bila ayahnya Yaqub duduk luahkan rasa duka cita pun, adik-beradik Yusuf ni still jawab, sudah-sudahlah tu. Engkau tak habis-habis nak ingat kat Yusuf sampai kesihatanmu terganggu. Sampai dia cakap kat ayah dia sendiri macam tu. Baik, Yaqub menjawab, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Ialah kerana dia adalah seorang nabi. Baik hadirin mati Allah sekalian. Ada soalan setakat ni? Ada nak tanya? Baik, boleh faham ni? Jelas cerita ni? Senyap lah ke ni? Ada lagi ke tak ni? Ada lagi Ustaz. Ada dengar Ustaz. Tanya ada lagi ke tak, takut. Saja take time. Baik. Alhamdulillah ramai kita hari ni. Okey. Tak jalan ke mana ya? Okey. Kita ambil satu part lagi. Ya bunayya idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Yaqub pesan kepada anak-anak dia. Dia kata, pergilah kamu. Yusuf memberi kebebasan kepada Yaqub memberi kebebasan, pelepasan kepada anak-anaknya. Pergi kamu keluar dan cari berita tentang Yusuf. Yaqub ni dia tahu yang Yusuf tu masih ada. Cari berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan janganlah sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah.
Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah, yang dah tak mau hidup, dah putus asa daripada rahmat Allah ini, mereka ini adalah orang-orang kafir. Baik. Apa pun jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Taala. Kadang-kadang apa yang kita buat, ya, bukan Allah bagi on the spot. Ini kita semua kena pegang, ya. Saya tahu dari segi pengalaman hidup ini perempuan lebih jauh, lebih banyak daripada saya. Tapi kita belajarlah daripada kehidupan ini bahawa tidak semua perkara yang kita kita buat pada hari ini maka Allah akan balas pada hari ini. Kadang-kadang Allah menangguhkan sesuatu itu kepada satu tempoh yang lama tempohnya. Ada orang mudah je jalannya, tapi hasilnya sedikit. Ada orang Allah tangguhkan lama, ya, tetapi hasilnya besar. Itulah yang penting, kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhur. Maka mereka pun sekali lagi masuk ke bumi Mesir kali ketiga. Mereka berjumpa dengan Yusuf. Mereka kata massana wa ahlana dhur. Dia kata kami ini mengakulah yang mana kami kali ini ditimpa kesusahan. Kemarau di tempat kami ini, ya, sudah sampai ke tahap ekonomi kami dah kolaps. Begitulah nak fahamnya. Ekonomi tempat kami di Palestin ni dah kolaps. Tahun pertama kami datang tu okey lagi lah, kemarau, kami gunalah apa yang ada. Tahun kedua dah makin teruk, kami menggunakan saki-baki yang ada untuk bertahan hidup. Tahun ketiga mereka datang, mereka kata dah tak ada apa dah, ekonomi kami dah kolaps, saham-saham negara kami semua dah jatuh dah habis, dah tak ada apa dah. Ya, mereka datang ke Mesir, ya, mereka mengakui di hadapan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, wajina bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina. Tak ada apa dah nak bagi bawa tukar barangan, dah tak ada apa dah. Kami hanya berharap kepada kamu yang mana kamu boleh consider dengan kepayahan kesusahan kami. Kamu sedekahlah kepada kami bekalan untuk keperluan kehidupan kami. Kemarau perempuan yang Allah jadikan. Di zaman Umar Ibn Khattab pernah jadi kemarau. Tanah Madinah sampai warna hitam. Bayangkan macam mana. Kita tak pernah mengalami demikianlah. Okey. Baik. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Mereka kata sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Baik. Hadirin mati Allah sekalian. Okey. Insya-Allah, ya. Kita lihat satu lagi part. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi iz antum jahilun. Masa Yusuf dengar keluhan mereka dalam keadaan menagih simpati, Yusuf berkata, adakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan ke atas Yusuf dan saudaranya? Ya. Terkejut tak mereka? Ya, mereka terkejut. Ya, ketika mana kamu melakukan hal demikian tu, kamu tak pernah fikir pun apa akibat dia daripada perbuatan itu. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, adakah engkau Yusuf? Mereka ni mungkinlah dah macam dah nampak tanda-tanda ni, nak agak-agak, tapi tak confident. Dan kalau Yusuf, kalaulah ini Yusuf, takkan dia tak pernah sebut apa yang kita buat dekat dia dulu. Tapi bila once Nabi Yusuf sebut, mereka terus kata, innaka la anta Yusuf, adakah engkau benar-benar Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Dia kata, ya, aku Yusuf, dan yang berada di sisiku ini adalah adikku iaitu Bunyamin yang dah kena tinggal daripada sejak kedatangan mereka yang kedua tempoh hari. Innahu may yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan, ya, setiap daripada ganjaran kebaikan. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Hadirin mati Allah sekalian. Mereka berkata, Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu ke atas kami. Mereka mengaku,
Ya, kami mengakui demi Allah, pada hari ini Allah telah melebihkan engkau ke atas kami. Dah mengakulah tu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa atas apa yang kami lakukan. Dan mereka telah mengakui kesalahan mereka dan mereka telah memohon maaf kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Qala la tathriba alaikumul yawm. Tiba-tiba Nabi Allah Yusuf kata, tiada kecelaan ke atasmu pada hari ini. Mereka tahu dah, mereka dah di bawah kekuasaan Yusuf. Ini Yusuf punya kuasa penuh untuk hukum mereka. Tetapi Yusuf kata tidak ada sebarang kecelaan hukuman ke atas kamu pada hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah akan mengampunkan bagi kamu semua. Wa huwa arhamur rahimin. Ya, Allah ini sifat rahmat. Ya, maha mengasihani. Hadirin mati Allah sekalian. Semasa pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 19 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, berlakunya satu peristiwa bersejarah ke atas kota Mekah, iaitu Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Semasa berlakunya pembukaan kota Mekah, ya, kota Mekah ini, pembukaan kota Mekah disifatkan juga sebagai salah satu peperangan, sebab tujuan pergi Mekah tu asalnya nak perang, tapi orang Mekah tak berani dah nak berperang dengan Nabi. Ya, sampai Nabi sampai di kota Mekah, tengok tak ada pasukan Mekah yang nak sambut mereka dengan peperangan. Masing-masing dalam ketakutan. Nabi menyatakan, man dakhala baitahu kana amina. Wahai orang Mekah musyrikin, siapa yang duduk diam dalam rumah dia, tak sekat kedatangan kemasukan kami, dia selamat. Wa man dakhala masjida kana amina. Siapa yang masuk berlindung diam dalam Masjidil Haram, dia selamat. Wa man dakhala baita Abi Sufyan kana amina. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, berlindung di dalam rumah penghulu Mekah, maka ya, gubernur Mekah masa itu, ya, maka dia selamat. Baik. Bila masuk saja kota Mekah, Nabi tawan kota Mekah dan Nabi arahkan para sahabat untuk cari beberapa orang musyrikin Mekah yang ada senarai namanya, kerana mereka adalah orang-orang yang telah melakukan pengkhianatan ke atas perjanjian Hudaibiyah. Salah seorangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahlim, anak Abu Jahal. Ikrimah tapi dia lari. Ikrimah dia lari awal, dia lari ke Yaman dengan kuda perang dia. Ini ada cerita dia lah, menarik juga cerita dia, cuma saya tak cerita pada hari ini sebab Ikrimah ni akhir masuk Islam. Jadi ditangkaplah ramai-ramai itu, ya, ramai-ramai itu ditangkap. Baik. Dalam ramai-ramai yang ditangkap ni, masing-masing dah bersedia untuk dijatuhkan hukuman, dan sahabat-sahabat pun tahu dah ni akan dijatuhkan hukuman kepada mereka semua. Tiba-tiba Nabi membacakan ayat ini, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi baca ayat yang disebut oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Pada hari ini tidak ada celaan kepada kamu, tidak ada hukuman. Rupanya Nabi memilih untuk tidak meneruskan hukuman ke atas musyrikin Mekah yang telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Bahkan Nabi kata, al-yawm, Nabi kata, antum tulaqa, kata Nabi. Antum utaqa. Apa maksud utaqa? Utaqa ni orang-orang yang atik, bebas. Nabi bebaskan mereka semua. Ya, Nabi mengenang bagaimana Yusuf alaihi salam boleh memaafkan saudara-saudaranya, adik-beradiknya, tidak diberi hukuman. Demikian Nabi memilih kepada kaum kerabatnya, ya, di bumi Mekah yang telah menganiaya Nabi dengan pelbagai penganiayaan. Dalam ramai-ramai ini hanya ada seorang sahaja yang Nabi tidak maafkan pada asalnya, iaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia sahabat, masuk Islam di Mekah, hijrah dengan Nabi ke kota Madinah. Tetapi bila berada di Madinah, dia minta izin kepada Nabi, dia nak balik ke Mekah. Nabi kata, kalau selamat boleh balik, apa kamu baliklah. Dan dia balik. Bila dia balik ke kota Mekah, dia declare ke penduduk Mekah bahawa dia telah meninggalkan agama Muhammad. Dia declare dia murtad. Dan dia declare bahawa aku telah menipu Muhammad dengan
wahyunya. Maksudnya apa? Abdullah bin Abi Sarah ni dia ditugaskan untuk salah seorang daripada penulis wahyu. Jadi bila dia tulis wahyu ni, dia kata Nabi baca lain, aku pergi tulis lain. Dia mengaku kat kota Mekah macam tu. Orang Mekah pun tergelak-gelak, pandai kamu tipu Muhammad begini. Dan berita ni sampai kepada Rasulullah, berita tentang dia murtad dan berita tentang dia tulis lain dari apa yang Nabi baca. Nabi berasa pelik dan hairan kerana Nabi tahu yang dia tak buat kerja tu. Nabi tahu bahawa apa yang aku baca itulah yang dia tulis. Tapi dia cerita kat orang Mekah lain. Tapi dia murtad lah. Okay. Dan hadirin mati Allah sekalian, dia adalah antara musyrikin Mekah yang dicari di kota Mekah. Dicari pada permukaan kota Mekah. Dan Nabi SAW mengarahkan supaya dia dibunuh. Tapi sahabat teragak-agak untuk membunuhnya kerana dia datang kepada Nabi SAW diiringi, dibawa, tangannya dipegang oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, untuk dia bersalam dengan Nabi sebagai tanda bai'ahnya kembali kepada Islam. Kenapa Uthman bersungguh-sungguh bawa dia? Kerana dia dengan Uthman adalah adik-beradik sesusu. Mereka satu ibu yang sama. Dan 3 kali sebenarnya Nabi telah menolak bai'ahnya. Kali keempat Nabi menerima bai'ahnya dan dia kembali menjadi seorang Muslim. Tetapi itulah kali terakhir dia berjumpa dengan Nabi kerana dia tak sanggup untuk tengok muka Nabi. Dia tak berani untuk melihat muka Nabi SAW. Ini cerita Abdullah bin Abi Sarah dan akhirnya dia kembali Islam. Wallahu alam, hadirin mati Allah sekalian. Setelah kewafatan Nabi SAW, Abdullah bin Abi Sarah ini telah pun dihantar menjadi gubernur di Mesir dan dia telah mengislamkan banyak wilayah-wilayah di utara Afrika. Jasa dia. Ya, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah nama penuh dia. Ya, sehinggalah dia rasa dah achieve dah dengan apa yang dia buat. Dia pun melepaskan jawatan dia dan dia nak kembali ke bumi Madinah. Ya, tetapi ketika mana dalam perjalanan kembali ke bumi Madinah, dia telah menerima khabar bahawa Uthman ibn Affan telah pun dibunuh oleh golongan pemberontak. Dia sangat sedih. Hari yang paling sedih, dia kata, selepas daripada hari malunya aku untuk bertemu kembali dengan Rasulullah dahulu, untuk berbai'ah kembali kepada Islam. Dia kenang jasa Uthman, adik-beradik susuan dia. Kemudian Uthman lah yang bersungguh-sungguh mohon kepada Rasulullah supaya Rasulullah ampunkan perbuatan aku. Tetapi dia rasa sedih bila dia nak balik ke Madinah. Dia ingat Uthman, dia akan dapat jumpa Uthman, tetapi Uthman telah pun dibunuh oleh golongan pemberontak. Lalu dia tukar road dia. Dia tak jadi pergi ke Madinah. Daripada bumi Afrika, Mesir, dia telah mengubah haluannya ke utara. Dia telah pergi ke Syam dan akhirnya dia wafat di sana. Baik hadirin mati Allah sekalian. Sampai sini dulu insya-Allah bicara kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Ada soalan? Silakan. Ya. Kenapa Abdullah tadi tu, apa alasan yang pertama sekali dia jadi murtad? Alasan yang paling logik lah sebenarnya, dia ni rindu keluarga dia. Dan dia ni ada kepentingan di kota Mekah daripada segi perniagaan dia. Jadi bila dia duduk Madinah ni, dia rasa bila dia duduk Mekah, dia boleh dapat keuntungan lebih lah. Dia boleh running business dia, rapat dengan family dia. Tapi macam mana dia nak duduk di Mekah dalam keadaan dia aman? Macam mana dia nak duduk di Mekah dalam keadaan dia tidak disisihkan? Macam itulah. Faham Maksudnya dia mengkafirkan diri sebab dia boleh duduk sekali dengan puak-puak kafir. Betul, begitu. Tanpa maksudnya tak kena apa-apa. Dia mengelak dari diri dia daripada mangsa diskriminasi. Itulah sebab dia. Okey. Kenapa pun dia menipu kata wahyu yang diturunkan Rasulullah mungkin itu sebagai penguat kepada golongan-golongan musyrikin Mekah. Sebab tu Nabi pelik. Kenapa dia cakap macam tu sedang dia tak buat macam tu pun. Gitulah. Dia tipu je kiranya, bukan dia buat pun. Dia tak buat pun. Dia katibul wahyi, dia seorang penulis wahyu yang benar.
Ya. Tapi lihatlah jasa dia selepas kematian Rasulullah. Maknanya negara-negara utara Afrika pada hari ini, baik Mesir, Algeria, Libya, Tunisia, Morocco dan selainnya, itu banyak jasa asal Islamnya itu di zaman Abdullah bin Abi Sarah. Baik. Okey, insyaAllah. Kita menerima satu soalan bertulis. Dalam surah Yusuf, dalam surah ini ada 3 kali Allah cakap pasal qamis, Yusuf, baju. Apakah signifikan yang kita boleh tadabbur? Wallahu alam. Saya tak dapat jawablah soalan ni. Ada 3 kali Allah cakap pasal qamis. Kalau ada pendapat yang pernah dengar, boleh kongsikan. Puan Rifa Hazman, boleh kongsikan, kerana boleh sama-sama kita mendapat rahsia di sebalik itu. Ya, kerana Quran ni dia penuh dengan rahsia-rahsia yang setengah orang pun semua kadang-kadang tak tahu juga. Ya, dan insya-Allah selepas tamat surah ni kita akan baca surah Kahfi. Bagi banyak rahsia-rahsia daripada suratul Kahfi. Okey. Rahsia-rahsia Quran ni termasuk nombor dia. Puan-puan tengok surah Al-Baqarah 286 ayat. Awal surah Baqarah ni cerita pasal apa? Bani Israel, betul? Cerita Bani Israel. Tengah-tengah, ayat tengah-tengah 143, 144, 145, Allah cerita tentang pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis yang signifikan dengan Israel, Yahudi, ke Mekah yang signifikan dengan Islam. Pada ayat berapa? Cuba tengok. Jadi itu antara rahsia Quran. Macam contoh kalau kita tengok surah ayat kursi. Ayat kursi dia ada berapa tempat berhenti? 9 kan? Dia ada 9 tempat berhenti. Ayat pertama ada kaitan dengan ini ayat kursi sahaja. Saya ambil contoh Dia ada 9 tempat wakaf. Ayat pertama kaitan dengan 9. Ayat kedua kaitan dengan 8. Ayat ketiga kaitan dengan 7. Ayat keempat kaitan dengan 6. Ayat kelima tengah-tengah, apa ayat tengah-tengah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang berada di hadapan dan yang di belakang. Cuba tengok balik nanti surah ayat kursi. Cuba tengok kaitan tempat 9 wakaf tu, dia kait 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Dia ada berkait. Macam mana benda-benda tu boleh jadi? Adakah itulah menunjukkan wahyu Allah Ta'ala? Dan banyak sebenarnya rahsia-rahsia daripada Al-Quran yang kita boleh singkap lagi sebenarnya. Okey, baik, insya-Allah. Sepanjang penceritaan ini, adakah Nabi Yaqub tahu Nabi Yusuf telah menjadi nabi? Secara umumnya ya. Nabi, sebab setiap nabi ini dia berhubung dengan Allah Azza wa Jalla dan mereka ada connection antara setiap nabi-nabi itu. Sebab itulah antara sebab besar bahawa Nabi Yaqub mengetahui bahawa Nabi Yusuf ini masih hidup, masih ada, dan dia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Okey, baik. Okey. Ada soalan lain? Ustaz nak tanya merujuk pada surah ayat yang ke-6 mengenai lafaz sumpah tu. Apa dia hukum kalau yang bersumpah yang kita tengok yang bersungguh-sungguh dia menggunakan Al-Quran tu? Apa pandangan Ustaz? Yang Sumpah lafaz guna Al-Quran? Dengan Al-Quran. Dia lafaz sumpah yang menyatakan dia betul-betul benar. Tapi dia yang kita tengok hukum melafazkan sumpah dengan megang Al-Quran tu yang kita saksikan ada keadaan-keadaan tertentu. Sumpah menggunakan Al-Quran? Ya. Maksudnya? Dia angkat Quran? Dia tak salah ke apa semua tu. Kalau atas pertuduhan ke apa yang digunakan mahkamah tu. Kalau dia okey, pertamanya bersumpah pada tempat yang wajib bersumpah lah, seperti arahan mahkamah apa semua tu. Kalau kita ditangkap atas satu tuduhan dan kita tak buat, kita payah sumpah kat situ. Saya minta didakwa dan dibicarakan, contoh macam itulah. Okey, tapi kalau macam contohnya apabila sampai ke tempat yang wajib bersumpah sebenarnya sumpah dengan Quran ni, sumpah mengangkat Quran tu tak ada amalan tu dalam Islam. Sumpah ni dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak sumpah angkat Quran ataupun pegang Quran. Itu terkenal di sisi Kristian.
angkat Bible. Tetapi boleh bersumpah dengan Al-Quran. Maksudnya bukan angkat Quran, demi Al-Quran, itu boleh. Diharuskan. Sebab apa boleh demi Al-Quran? Kerana Al-Quran bukan makhluk. Kerana kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi Masjid Bukit Jelutong, apa kaitan? Kan? Tak ada kaitan. Demi Tok Imam Masjid Negara, tak boleh. Demi mesti Allah. Tak boleh sumpah dengan makhluk. Itu hukum dia. Baik, jadi apa nak sebut tadi? Kenapa boleh sumpah dengan Al-Quran? Kerana Al-Quran bukan makhluk. Kerana Al-Quran merupakan kalamullah. Satu-satunya dalam alam ini selain daripada Allah yang kita kira bukan makhluk adalah Al-Quran. Adapun selain daripadanya adalah makhluk. Ya. Itulah jawapan dia. So kalau sumpah tu tak adalah sebenarnya angkat Quran tu. Ya, yang adanya bersumpah saja dengan nama Allah, demi Allah saya bercakap atas perkara yang benar, gitulah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah selesailah pertemuan kita pada minggu ini, pertemuan mingguan kita, dan insya-Allah satu siri lagi untuk kita bahaskan tentang surah Yusuf insya-Allah pada minggu hadapan, dan selepas itu kita akan berhijrah ataupun berpindah ke surah Al-Kahfi yang terlalu banyak fitnah-fitnah yang sedang melanda yang ada kaitannya dengan apa yang telah Allah bicarakan dalam surah Al-Kahfi insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Baik. Kuliah dekat Google Meet ni cepat habis Kalau kuliah kat rumah tak habis-habis. Baik, insyaAllah. Okey, sajalah. Okey, insyaAllah. Wallahu alam. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.